Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ nak mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menonton video-video FJ pada sebelum ini. Jadi mesti orang tertanya-tanya akan video yang terbaru daripada FJ, iaitu video Jalan Cenderia Lama. FJ dah upload di bahagian 1, insyaAllah dalam masa beberapa hari lagi, mungkin 4 ke 5 hari lagi FJ akan upload Jalan Cenderia Lama bahagian 2 lah. Jadi pada malam ini kita teruskan lagi dengan konten reaksi seram kita pada malam ini, di mana FJ jumpa satu kisah ni, kisah seram yang berkaitan dengan tajuk kisah seram tu. Dia kata pengalaman seram ketika memandu malam. Jadi FJ ni sangat sukalah kalau ada konten yang melibatkan cerita-cerita seram di jalan raya ni, sebab FJ memang fokus ke arah itu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama layan dan dengar akan kisah cerita ini yang FJ akan ceritakan. Okey baik, Assalamualaikum buat sahabat semua. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan lagi untuk berkongsi satu lagi pengalaman seram yang dialami oleh seorang kawan ketika beliau pulang dari tempat meniaganya. Malam itu seperti biasa, selepas mengemas stol burgernya, Syahrul dan Razi mereka bersiap-siap untuk pulang ke rumah sewa mereka di Sungai Lang Banting. Jam di tangan sudah menunjukkan tepat pada jam 12.30 malam. Memang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, time-time macam ni adalah waktu untuk mereka pulang ke rumah setelah habis meniaga burger. Alhamdulillah rezeki mereka murah pada malam ini. Kesemua burger telah habis terjual. Walaupun rasa penat, mereka rasa puas dan gembira sebabnya jualan mereka habis untuk hari ini. Tapak mereka ini memang sangat strategik sebabnya menjadi tumpuan orang ramai. Cuma yang menjadi masalah sedikit adalah jarak tempat berniaga ini agak jauh dari rumah sewa mereka. Itu sahaja, yang lain tidak menjadi sebarang masalah. Lepas pastikan tiada apa yang tertinggal, mereka pun bergerak ke tempat parking kereta. Kebetulan pada malam itu Syahrul meminta Razi untuk memandu sebabnya Syahrul rasa penat dan mengantuk. Kebiasaannya Syahrul lah yang akan memandu sebab hanya dia sahaja yang mempunyai lesen, manakala Razi memang tiada lesen memandu. Oleh kerana malam itu Syahrul memang tak larat, nak tak nak Razi kena take over untuk memandu kereta pada malam itu. Dalam hati dia berdoa juga supaya tidak ada sebarang roadblock. Enjin kereta pun dihidupkan. Kemudian mereka segera bergerak pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan Syahrul tak banyak bercakap. Biasanya dialah yang paling banyak bercakap. Mungkin sebab beliau terlalu letih, jadi Syahrul lebih banyak berdiam sahaja sampailah dia tertidur. Kebetulan pada malam itu hujan agak lebat. Jadi Razi ini memandu dengan lebih berhati-hati dan tidak laju sebab bimbang jalan licin. Tambahan, dia pun tak berapa cekap memandu seperti mana Syahrul lagi time malam-malam dan ketika pada waktu hujan. Sambil memandu, Razi membuka radio untuk menghilangkan rasa boring dan juga rasa takut. Waktu tu tak ada langsung kereta di atas jalan kecuali kereta mereka sahaja. Tambahan pula kiri dan kanan jalan gelap gelita sahaja dan hanya sesekali diterangi oleh sinaran cahaya lampu jalan. Itu pun tak semua tempat ada. Syahrul pula dia dah tertidur. Kalau tak, bolehlah juga temankan Razi berborak sambil memandu bagi menghilangkan rasa bosan. Yang ada cuma lagu di radio hanyalah sebagai peneman. Waktu terasa seram apabila mereka melintasi dua kawasan perkuburan, iaitu perkuburan Islam dan perkuburan Hindu yang memang ada di tepi jalan tersebut. Time itulah mula terbayang yang bukan-bukan. Tapi Razi ni dia buat-buat berani walaupun hakikatnya dia dah takut pada waktu itu. Apa yang penting, Razi berharap agar segera sampai ke rumah mereka sebabnya hujan itu dirasakan semakin lebat dan tiada tanda-tanda mahu berhenti. Ketika sedang asyik memandu, tiba-tiba Razi ternampak akan sesuatu yang sedang berdiri di hadapan laluan keretanya. Pada mulanya, dia tak pasti apakah bendanya itu sebab benda itu kelihatan samar-samar disebabkan kerana hujan yang agak lebat pada ketika itu dan menyukarkan pemandangan matanya.
Oleh kerana tidak pasti benda apakah yang berada di hadapannya, Razi akhirnya segera bertindak memberhentikan keretanya di tengah jalan. Hatinya mula rasa tak sedap sebab dia sendiri tak pasti apa yang berada di laluan keretanya itu sekarang. Mulanya dia sangka mungkin itu adalah seekor binatang, tetapi kalau binatang mesti besar, sedangkan apa yang dia nampak itu adalah yang tinggi dan kelihatan berwarna putih. Untuk lebih kepastian, dia pun membuka lampu tinggi agar dapat melihat kelebat itu dengan lebih jelas. Dan Razi sungguh terkejut apabila lampu tinggi yang dipasang, rupa-rupanya benda yang berada di hadapannya itu jelas adalah satu susuk lembaga perempuan yang berbaju putih sedang berdiri tegak dalam keadaan dari belakang. Dia perhatikan betul-betul lembaga tersebut dan rasanya itu adalah bukan orang, sebabnya time itu tengah hujan. Dan yang keduanya, keadaan rambut perempuan itu memang agak mengerikan. Sangat panjang dan mustahil untuk orang bergurau time waktu macam ini. Masa tu Razi dah mula takut dan dia dapat rasakan kepala lututnya menggigil-gigil. Dia cuba untuk kejutkan Syahrul beberapa kali, namun gagal dan Syahrul tetap tidur macam biasa. Razi betul-betul dah kecut perut. Macam-macam dia rasa time itu. Takutnya hanya Tuhan yang tahu. Di dalam hati dia berdoa supaya apa yang dilihatnya itu hanyalah khayalannya saja. Razi tutup mata dan berharap apabila dia buka mata nanti, benda itu hilang dari pandangan dia. Dia buka kembali matanya dan benda itu masih berada di situ dan itu bukan khayalan lagi. Beliau menjadi tergamam dan hanya memerhatikan sahaja benda tersebut. Tambah hairan dan pelik, dia lihat lembaga perempuan itu semakin lama semakin mendekat ke arah keretanya. Lembaga itu bergerak tak macam manusia berjalan. Dia berjalan dalam keadaan ke belakang. Konstan lah. Walaupun nampak perlahan, tapi sekejap sahaja dah semakin dekat. Masa itulah Razi dengan jelas dapat melihat rupa sebenar lembaga tersebut. Rambutnya panjang sampai mencecah ke jalan raya. Bajunya jelas berwarna putih dan lusuh. Semakin kuat menggigil ketakutan semasa itu. Beremang satu badan sampai keluar peluh katanya. Sambil itu dia sempat melihat sahabatnya Syahrul sedang tidur dan nyenyaknya seolah-olah langsung tidak sedar apa-apa yang sedang berlaku. Sekarang lembaga itu betul-betul berada di hadapan keretanya. Razi cuba menguatkan semangat dengan menekan pedal minyak keretanya agar segera bergerak. Namun keretanya langsung tidak boleh berjalan. Cuma enjin keretanya sahaja yang berbunyi kuat tapi langsung tak bergerak. Razi betul-betul dah takut. Dengan sekuat hati dia melaungkan azan. Hanya itu yang terlintas di dalam fikiran dia. Semua surah pendek yang dihafal semuanya dah jadi tak ingat. Dia melaungkan azan sekuat hati. Time itulah kelibat lembaga perempuan itu akhirnya beransur-ansur hilang dan gaib daripada pandangannya. Bila lembaga itu dah betul-betul hilang, Razi cepat-cepat menekan pedal kereta minyaknya. Dalam hati dia berdoa agar keretanya boleh bergerak macam biasa. Akhirnya alhamdulillah keretanya kembali normal. Cepat-cepat Razi tinggalkan kawasan itu kerana khawatir jelmaan itu datang mengganggu lagi. Alhamdulillah selepas itu tidak ada lagi lah gangguan sehinggalah dia sampai ke rumahnya. Setelah bertahun-tahun mereka berulang-alik menggunakan janda tersebut, inilah kali pertama Razi mengalami gangguan yang macam itu. Sampai sekarang Razi tidak dapat melupakan pengalaman itu, lebih-lebih lagi semasa balik melalui jalan tersebut. Apa yang dialaminya itu tidak pernah diceritakan kepada sahabat dia. Pertama sekali dia risau sahabatnya itu akan merasa takut. Baginya cukup biarlah dia seorang saja yang rasa. Nanti kalau dua-dua jadi takut susah juga. Keduanya dia bimbang akan diketawakan oleh Syahrul sebabnya selama ini pun dia memang seorang yang paling penakut di antara mereka berdua. Nanti macam-macam tanggapan kawannya pada dia, so better diamkan sahaja. Sekian, terima kasih kepada yang sudi membaca. Ada rezeki saya kongsikan lagi ya. Assalamualaikum, bye. Okey baik, inilah sahaja kisah seram yang disampaikan. AJ sebenarnya baca saja teks ni dan korang tengok teks ni memang agak, dia punya penulisan tu memang agak menarik dan AJ rasa dia telah pun modifikasi lah akan kisah ni. Sebenarnya kisah ni mungkin kalau berlaku pun situasi dia biasa saja, tetapi apabila orang yang kongsi ni dia buat dalam bentuk karangan, maka dia telah cantikkan akan kisah tersebut lah.
masukkan unsur-unsur suspend dan sebagainya. Jadi tanya pandangan AJ berkaitan dengan kisah ini. Tadi dia kata yang first kali, okay, dia kata dia balik ke rumah sewa mereka di Sungai Lang, Banting. AJ tak pasti adakah lokasi ini betul seperti yang dikatakan. Kalau siapa-siapa orang dekat Sungai Lang, Banting tu, ada tak jalan yang macam agak seram lah kalau nak pergi ke sana daripada mana-mana tempat untuk menuju ke Sungai Lang, Banting? Kalau ada, sila komen kat bawah. So AJ sendiri nak tahu. Kalau memang betul ada jalan seram, so mungkinlah cerita ini adalah cerita benar. Semuanya apabila diceritakan kembali dalam bentuk penulisan, dia dah banyak edit dengan lebih kemas dan sebagainya lah. Okey, kemudian yang kedua berkaitan dengan gangguan yang diterima. Kalau di akhir cerita tadi yang dikata memang dia agak penakut dan sebelum ni memang Syahrul itulah yang bawa kereta itu. Tapi pada malam tersebut si Razi ni yang bawa, so dia mengalami gangguan. Sebelum ni masa Syahrul bawa tidak ada apa-apa. Dan dia sendiri claim di akhir cerita itu bahawa dia ni dalam kalangan kawan-kawan dia ni lah yang paling penakut. So dekat sini point tu ada macam betul juga. Sebab gangguan ni dia akan dah hadir ataupun datang kepada orang yang mungkin dia ni mengalami masalah gangguan mistik ataupun dia ni penakut sangat. So benda ni dia boleh mendatangkan kesan kepada orang-orang yang macam ni lah. Jadi kalau contoh pengalaman AJ kalau berhadapan dengan situasi tu, kalau AJ bawa member yang beliau adalah bekas pesakit gangguan mistik ni, so ada keadaan yang memang AJ sendiri tidak ada apa-apa sebarang gangguan ataupun rasa, tapi dalam masa yang sama member dia mengalami masalah lah. So mungkin daripada cerita tadi kemungkinan betul lah juga. Mungkin kalau Syahrul yang bawa ataupun Syahrul yang ada ketika itu, mungkin gangguan itu tak ada. Tapi disebabkan Razi yang bawa dan dia ni paling penakut, so gangguan itu mungkin ada. Itu dari sudut kita cari kebenaran daripada kisah ni lah. Cumanya ada satu yang AJ petikaikan, iaitu penampakan tersebut berlaku ketika hujan lebat. Okey, yang ini AJ agak mempertikaikan akan info tersebut lah. Sama ada kalau hujan lebat, boleh tak kita mengalami gangguan lah. Maksudnya boleh berlaku penampakan ataupun gangguan setan dan sebagainya. Benda tu boleh tak berlaku? Dan ini agak bercanggah info yang tadi daripada cerita tadi agak bercanggah dengan ruqyah syariah lah. Maksudnya rawatan Islam yang menyatakan bahawa kalau hujan ni, kebiasaannya syaitan ataupun jin dia akan takut dengan hujan tersebut, air hujan tersebut. Ni kalau siapa-siapa yang terlibat dengan proses rawatan, kadang-kadang ada metod kaedah untuk proses rawatan. Pesakit itu dia kena mandi air hujan. Okey, kenapa kena mandi air hujan? Apa sebab signifikan air hujan dengan setan? Apa kena-mengena kan? Okey baik, korang boleh buka dekat surah Al-Anfal ayat 11 yang mana AJ bacakan saja maksud dia. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguhkan telapak kakimu, iaitu teguh pendirian. Surah Al-Anfal ayat 11. Jadi ayat ini yang digunakan oleh ruqyah syariah dan sebagainya ketika proses rawatan untuk menghindari akan gangguan daripada jin atau setan yang mengganggu. So tadi dia cerita dia nampak hantu tu ketika hujan lebat. Bagi AJ kalau ikutkan daripada surah ni dan juga proses rawatan Islam yang ikut syarak, AJ rasa tak kena tu. Sebab kalau ikutkan, kalau hujan ni dia hantu setan ni dia takkan keluar lah. Dan sepanjang pengalaman FJ membuat video, kadang-kadang ada waktu hujan dan sebagainya, memang kebiasaannya FJ akan batalkan rakaman kalau malam itu hujan dan tak teruskan rakaman. Sebab FJ pegang kepada ayat surah Al-Anfal tadi lah. Maksudnya kalau hujan memang kau takkan nampak apa-apa lah. Sebab jin dengan setan ni pun dia mungkin takut dengan air hujan itu. So itu saja pengkongsian FJ. Kalau mana yang FJ cakap ni bercanggah dengan Quran Sunnah, korang boleh tinggalkan. Ada lagi pendapat yang lebih kuat dan sebagainya, sila ikut yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau korang ada macam pendapat ataupun pengalaman gangguan hantu dan sebagainya ketika hujan lebat, boleh kongsikan dekat ruangan bawah supaya kita boleh dapat info dan juga orang kata maklumat lah, tambahan dan sebagainya. Sebab pengalaman masing-masing itu berbeza. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay? Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.